Apa gas? 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 Podcast orang Selangor. Apa gas? Podcast orang Selangor. Apa gas? Apa gas? Apa gas? Apa gas? Podcast orang Selangor. Setiap hari Isnin di YouTube, Portal dan RTM Klik Selangor FM. Selangor FM, pilihan tepat. Apa gas? Hashtag Podcast Orang Selangor. Baik, untuk minggu ni, minggu yang ke-8, saya Yep. Apis dan juga Yuyuy di sini. Kalau minggu-minggu sebelum ini, saya bergandingan dengan Ash. itu hari untuk episod 6 dengan 7. Ya, betul. Okey, untuk minggu ke-8 ni anda bersama dengan kami berdua, dan jangan lupa juga kepada yang belum lagi tengok yang episod 1 sampai dah 7 tu, anda boleh tonton dekat YouTube, Portal ataupun Nightly. Betul. Dan juga kepada anda yang masih lagi belum subscribe tu, kena subscribe. Betul. Kerana kita akan adakan episod baru setiap hari Isnin 11 pagi. Alright, okey, untuk minggu ni pula, Ya. apa konsep yang kita nak cerita pula ni, Yui? Okey, kalau nak tahu, jom kita tengok Roda Putar. Okey. Untuk minggu ni kita ada karya Orang kita. Kalau sebelum ni karya orang kita dah ada, kita bersama dengan pengarah unit drama RTM. Betul? Hari ni kita nak bawa pula Masih lagi satu bumbung Satu bumbung. Satu bumbung kita juga. Orang kita. Kali ni kita bersama dengan seorang pembaca berita. Betul. Apa lagi dia buat? Wartawan. Popular, Handsome handsome. orang. Saya boleh cakap handsome juga. Okey, hari ni kita bersama dengan Mohan Chinasamy. Yeay. Baik. Terima kasih. Sihat Sihat. Lawa baju bunga-bunga. Baju bunga-bunga Agak Sebab macam hati tu. pun bunga-bunga Hati pun juga. bunga-bunga. Okey, Mohan, kita Ya. dah memang kenal lah Mohan. Betul. Kan? Orang semua kenal dia lah, baca berita pagi, siang, petang, semua baca. Ada je rupa dia. Kalau buka TV dia, muka dia. Reporter pergi sana sini buat stand apa semua. Dia. Selain tu Mohan, apa lagi Mohan yang Mohan buat kat RTM ni? Apa lagi yang saya buat? Baik, saya memang wartawan sejak saya masuk RTM pada tahun Bermula 2012. wartawan, Bermula sebagai wartawan. Dan selepas wartawan tu dalam pertengahan 2015 saya dah mula terlibat dalam membaca berita. So berita pertama yang saya baca adalah berita Parlimen yang disiarkan pada waktu malam dan juga langsung dari Parlimen, yang disiarkan dari Parlimen. Kalau berlangsung Dewan Negara, Dewan Rakyat, dia akan bermula dari pukul 10 sampai 12 tengah hari. Kemudian berita Parlimen malam dia bermula pada ketika itulah 10.30 pagi sampai 11 pagi. Tapi ketika ni waktu dah bertukar. Dia 10.15 sampai 10.30 pagi. Jadi selepas tu saya telah diberikan peluang untuk baca berita tengah malam. Dan ketika ini saya dah tambah satu lagi slot baca berita pagi. Tengok. Tu saya cakap tadi, pagi, siang, petang, malam. Semua belah tapau Semua dia. Okey, Mohan. Memang pendidikan awalnya Mohan memang forte-nya memang news ke, ataupun Mohan ni sebenarnya pelakon ke, penyanyi ke, tiba-tiba masuk RTM kita sedia tahulah dalam Sedikit RTM lah ni. latar belakang kita nak kan? tahu. Walaupun kita latar belakangnya belajar berita, tak semestinya kita akan duduk kat berita. Boleh kita duduk dekat radio. Tapi macam Mohan sendiri macam mana? Sejarah saya, asal usul saya ni, saya ni berasal daripada Melaka, Jasin Melaka. Jasin. Jasin Melaka. Orang Melaka kalau dia gelak dia ada khas dia, Yui. Macam mana tu? How. Okay, lepas tu saya belajar di Sekolah Rendah Kebangsaan Air Baru, kemudian ke Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Bendara, masih di kawasan Jasin. Kemudian tingkatan 6 saya belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Francis Institution di Bandar Hilir. Sekolah tu kalau kita tengok sangat famous sebab dia sebelah Kota Formosa. Betul. Siapa nak pergi Kota Formosa tu kena lalu sekolah tu. So sekolah tu memang sangat nostalgia dia. Dia memang sangat dikenali. Dan kemudiannya saya lanjutkan pelajaran ke IPTA, iaitu Universiti Malaysia Sabah. So saya belajar dekat Sabah 3 tahun. Saya ambil kos hubungan antarabangsa. Hubungan antarabangsa tu dalam another name untuk sains politik. Okey. So Memang tak ada langsung lah dalam broadcasting sebenarnya. tak ada langsung. Sebenarnya kalau nak kata cita-cita saya pun memang jauh menyimpang daripada apa yang saya tengah buat sekarang ni. Cita-cita sebenarnya tu. Alah, saya nak jadi jurutera kimia. Okey, ni macam mana boleh masuk dalam industri ni? Macam jauh sangat beza tu. Sebab sebenarnya saya sangat minat dengan mata pelajaran kimia. Walaupun saya agak lemah dalam subjek tu, tapi
saya selalu berusaha untuk memperbaiki dengan mata pelajaran kimia tu. Malangnya ketika saya melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6, saya ambil science stream tingkatan 6. Saya terdapat bawa. So saya pindah ke arts. Separuh jalan saya pindah ke arts. Saya pindah ke aliran sastra. So saya terpaksa tinggalkan cita-cita tu. Dan kemudian bila saya tengok kepakaran saya dalam bahasa, dalam berkaitan dengan pengajian semua, tiba-tiba adalah muncullah cita-cita baru nak jadi lawyer. Waktu lawyer itu pula. Nak jadi lawyer. Dia pergi ke lawyer pula. Daripada lawyer. Okey, kemudian daripada lawyer tu, lepas dapat result, I tak dapat melanjutkan pengajian dalam jurusan undang-undang yang universiti yang saya minta lah. Lepas tu my father dia offer saya untuk belajar dekat IPTS untuk lanjut bidang undang-undang, tapi I tak nak bazirkan duit. I say tak apa, mana universiti offer saya ambil je. Dan ketika tu ada dua universiti offer saya, UMS dengan Unimas. UMS offer saya hubungan antarabangsa, that one that I bagi tahu pasal sains politik. Dan kemudian Unimas offer saya kesusastraan Melayu. So kesusastraan Melayu dengan saya memang agak jauh sikit dengan orang kata apa, dengan bahasa-bahasa klasik bagai semua. So saya ambil inilah hubungan antarabangsa dekat UMS. Jadi dekat UMS tu wujud lagi satu cita-cita baru. Ui, banyaknya cita-cita dia. Okey. Nak jadi kita cita-cita ada satu je. Sikit, ahli kimia, lepas tu jurutera kimia, lawyer, lepas tu yang baru ni. Okey, yang baru ni sebelum yang tu pun gagal adalah saya bercita-cita nak jadi duta. Pegawai diplomatik. Okey. Wah, sangat luar biasa dia punya cita-cita. Sebab siapa yang mengikuti pengajian tu memang kena pekerjaan yang sesuai dengan pengajian tu lah. Tapi sebab malangnya nak minat kedutaan tu pula. Sebab bila saya start melanjutkan pengajian dalam hubungan antarabangsa, saya macam terlalu minat dalam political science tu. Sebab kita bukan akan mempelajari politik sesuatu negara, tetapi kita juga mempunyai kemampuan untuk meramal apa yang akan berlaku. Kita boleh menganalisis dilema-dilema politik, krisis-krisis politik, peperangan atau apa benda dekat apa yang berlaku tu, kita boleh meramal dan kita boleh menjadikan satu laporan yang lengkap. Dia macam penganalisis. Patutnya Mohan dia kena mula daripada jadi YB dulu sepatutnya. Pernah tak cita-cita jadi YB? Analisis. Actually saya tak apa minat politik actually. Tapi saya suka politik, tapi saya memang tak pernah terfikir untuk sertai politik lah. Saya memang suka melihat diorang kata apa, bagaimana ahli-ahli politik ni memainkan peranan mereka, ada tak mereka di landasan yang betul. Itu memang tugas kita sebagai wartawan kan, kita nak melihat dan melaporkan. Sebab ketika dekat parlimen dulu, bila saya tengok gaya diorang semua tu, memang bersidang dalam parlimen. Sometimes diorang bertekak, sometimes diorang membawakan hujah-hujah yang bernas. Dan ada kala juga saya tengok ada ahli-ahli parlimen yang betul-betul bijak berpidato, bijak berbahas. So saya ambil kira semua benda tu, then it's just nice. Politics is good. Tapi cuma dia tak tarik minat untuk pergi ke arah luar. Sebab politik ni dia ada dua muka yang berbeza. Faham. Saya rasa mungkin faham lah apa maksud saya tu. Betul. Ni lepas tu dengan family kita macam mana. Dia kita bila dah politik tu, saya rasa kita ni rakyat punya. Kan, family tu dah jadi nombor 2. Yes, okey. Tak apa. Kita hari ni okey, Mohan nak pergi politik, and then end up dia jadilah wartawan. Jadi wartawan. Okey. Cerita saya masuk ke RTM ni pun sebenarnya kebetulan. Apa gas? 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 Podcast orang Selangor. Apa gas? Podcast orang Selangor. Apa gas? Apa gas? Apa gas? Apa gas? Podcast orang Selangor. Setiap hari Isnin di YouTube, Portal dan RTM Klik Selangor FM. Selangor FM, pilihan tepat. Cerita saya masuk ke RTM ni pun sebenarnya kebetulan. Kenapa saya kata kebetulan? Sebab kakak saya sekarang dia pensyarah ke UiTM, Dr. Sarah Chinasamy. Dia pernah bertugas di RTM sebagai wartawan dari tahun 2001 sehingga tahun 2004 sebelum beliau jadi pensyarah ke UiTM. So ketika tu dia pernah bagi tahu saya lah, Mohan, why go and try audition ke apa ke RTM, sebab RTM memang sentiasa terbuka audition dia. You just go and pergi try je. Lepas tu saya dah lah duduk Melaka sebab saya dah balik dari Sabah ketika dah graduate. Dan ketika tu saya bekerja sebagai bellboy dekat sebuah resort di Melaka.
Kerja saya angkat beg lah. Kerja saya, okay, katakan pelancong datang, angkat beg terus naik. Dan kebetulannya semua chalet-chalet tu jauh. Jadi kalau bagi, kita pakai bagi, kalau bagi rosak, pikul lah. So saya akan pikul lah beg dia yang 50 kilo, 40 kilo tu sampai ke chalet hantar. But apa yang saya suka ketika saya jadi bellboy ni, dia mengajar saya erti kesusahan untuk mencari duit. Effort. Jumpa macam-macam orang. Jumpa macam-macam orang yang buat. Lepas tu saya belajar budaya dia. Sebagai contoh, kalau pelancong tu daripada Arab, saya tak boleh masuk ke dalam rumah dia. I mean, dia dah chalet dia. Dia akan minta, you letak kat luar je, biar kita susun. Kalau some of them macam Chinese daripada Singapura ke apa, dia kalau boleh, dia nak sampai saya masuk dalam, buka ni susun dalam almari. Baju dia orang lagi suka macam dia tu. ada kategori masing-masing. Kategori macam kebudayaan. I think mentality dia orang. Dan kedua, kebudayaan macam orang Islam, dia mungkin nak lebih teratur, disuruh saya letak beg kat luar, tak apa, saya ambil. Something like that. Kemudian yang paling bestnya dapat tips. Itu yang paling best lah. Tips tu bukan ringgit Boy, saya sekarang pun saya suka. Tips tu bukan ringgit tau. Sometimes euro, dollar, sing dollar. So sometimes bila diorang datang, diorang belum tak ada masa untuk change currency diorang tu. Dan ketika dia belum change tu, diorang bagi je, okay Mohan tak apa, you just take 10 euro. Okay, paling banyak you pernah dapat berapa? 100 euro. Wow. 100 euro sama dengan saya masa tukar tu RM500 lebih. Berapa tahun? Bellboy? Okay, bellboy setahun. Dan ketika saya nak tinggalkan resort tu, manager tu kata janganlah tinggalkan, I upgrade you jadi lobby ambassador. Lobby ambassador means duduk dekat lobby hotel je, then just bertemu dengan pelanggan macam tu lah. Dia kata tak apa, lah. it's time to move on. Lepas tu dia kata tak apa, since you ada degree, mungkin jawatan ni mungkin rendah for you, tak apa, okay, never mind, anytime you can come back. So my manager sangat dia kata macam sedih lah. Dia kata tak apa Mohan, I welcome you, tapi I hope that you will come back to resort. Saya kata okay lah, I cuba. Then tak sayang, that time saya di offer, lepas tu saya dapat satu jawatan di sebuah college di Melaka, di Gajah Berang, SS Skill College, di mana saya ditawarkan jawatan sebagai student relation officer. Pegawai perhubungan pelajar. So dekat sana Waktu tu tahun berapa tu? Tahun tu saya rasa tahun 2011. 2011. Oh, itu yang 2012 tu Mohan melangkah ke RTM. So masa saya kerja dekat sana sebagai officer student relation officer tu, ketika tu saya my sister call, dia kata Mohan ada audition. So I naik bus daripada Melaka to KL. Dan ketika tu saya tak tahu Angkasa Puri, that time I tak tahu kat mana. Yang I tahu yang bangunan tu je. That time I tak tahu itulah Angkasa Puri. Sebab bangunan tu ikonik sangat. Then I naik that time Grab pun belum ada lagi. Saya naik taxi. Naik taxi memang I naik taxi dari that time TBS pun tak ada lagi. I naik taxi Pudu. Pasar Seni tu. Dari sana I naik taxi terus ke Angkasa Puri. Then that time I jumpa Dato' Harjid. Lepas tu bekas KP Haji Muiz, ketika tu dia pengarah berita Ewa Semasa. Kemudian Tuan Haji Yazid Naim, ketika tu dia ketua pemberita. That time dia interview. Then ujian buat skrip, kemudian ujian baca berita. Ujian suara penting ujian suara. So habis that, lepas tu I terdapat panggilan. Oh, maksud tu you rasa apa waktu tu bila tak ada bakat ke macam mana? Sebab apa yang fikir waktu tu? tak dapat, tak apalah. Sebab saya tak minat pun jadi reporter that time. Dan I pun tak tahu reporter tu buat apa. I just try my luck. I selalu macam I selalu tengok kakak I kat TV je. Dia stand up, dia buat cross. Then I rasa macam tak timbul lagi minat tu. Tak terlintas dalam fikiran bahawa I pun nak jadi macam kakak I. No. Because I ada my own style. So saya pun tak harap sangat. Then I sambung balik kerja I dekat college tu. Kemudian I dah suka sangat dekat college tu. Sebab that time I buat satu pencapaian sangat besar dekat college tu. College tu, masa sebelum I masuk, college tu seperti sekolah Crow Zero. You know Crow Zero, Japanese school yang full with gangsters. Full with the gangsters. Budak-budak tindik telinga, tindik hidung. Budak-budak lelaki rambut perang. Sedangkan diorang is a college student. Diorang macam, bapak I bayar duit, I just datang belajar kat sana. That time I managed to bawa satu pendekatan yang baru dan I berjaya ubah diorang. Most of them bila diorang masuk ke dalam tu, ini Genji sebenar. masuk dalam tu, diorang buka lah. Diorang buka ni. Lepas tu I sometimes
tak balik rumah, tak balik Jasin, I akan duduk dekat asrama diorang. Oh, style lah. Duduk dengan Lepak diorang. dengan diorang. Lepak dengan diorang. So time lepak tu saya akan bagi nasihat lah. Okay, you kena tahu ekonomi negara ketika ni macam ni. You kena cari peluang pekerjaan. Baru you akan dapat satu good things. Lepas tu you kena pastikan bahawa landasan hidup awak ni kena betul, kena positif. Kan you kalau terlibat dalam benda-benda yang bukan-bukan nanti, jangan you habiskan masa dalam penjara ke. Kan dia membuang masa awak. But thank God lah saya berjaya ubah dia orang. Mostly 90% semua I berjaya ubah kepada satu benda yang positif. Sebab saya nampak most of them masa saya sebelum saya nak letak jawatan tu, most of them dah mula warnakan rambut mereka, berpakaian. Protes sebab you nak keluar ke macam mana? Tak. Diorang dah balik ke kata, asal lah. dah insaf lah. Diorang tak buka, diorang tindik semua. Lepas tu ada yang sanggup buang tatu. Ada satu student tu, dia baru masuk, tattoo dia sampai ke sini. Okay. Panau kot, bukan? Itu memang tattoo lah. Tattoo. Saya kata dengan dia, kau pakai tattoo macam ni, I tak salahkan you. Kenapa you pakai tattoo? Oh, tattoo ni stylo lah, cikgu ni nak dia orang semakin panggil saya cikgu. Walaupun I bukan cikgu, I just student relation officer je. Lepas tu saya kata, okay, you pakai tattoo ni, you tahu tak apa keburukan dia? Apa dia? You tak akan dapat kerja kerajaan, saya kata dengan dia. You tak akan dapat kerja kerajaan. You tak akan dapat kerja polis. You tak akan dapat kerja tentera. You tak akan dapat apa kerja badan beruniform. You nak ke? Sekarang gaji dia orang tinggi ni. You psycho dia. I psycho dia lah. You bagi orang cakap dia nampak dunia sebenar. Betul. Lepas tu you tahu dia buat apa? Dia ambil masa setahun sebenarnya nak fikir. Ketika dia masuk ke tahap 2, second semester, dia buang. Dia pergi buang dan I kata dengan dia, okay, tak apa you dah buang kan? I belanja you makan. Okay, you belanja dia. You belanja dia maksudnya you baik. Hari ni I nak belanja you minum pula. Oh, okay. Kita nak panggil kita punya ni. Yang. Yang Yang. Bawa Okey, air kita silakan. Tetamu kita ni nak belanja, tetamu kita minum. Sebab dia student pun dia belanja yang. Ni hari ni kita belanja Ini kita belanja dia minum. Takkan minum je kot. Nasi lemak satu. First time tetamu kita minta makan. Selalu benda kita dah memang bincang ada minum aja. Okey, silakan Mohan. Terima kasih. Okey Mohan, dan tadi you dah pun kongsikan cerita pengalaman you lah, you mengajar budak dan sebagainya. Kalau sekarang ni ada tak you pergi balik college tu, you tengok diorang sekarang ni? Okey. Tak. Mereka berhubung dengan saya melalui Facebook. Okay, mereka sekarang masih berhubung dengan saya melalui Still Facebook. now. Sebab kebanyakan mereka ada yang dah kahwin. Okay. Dan ada yang menetap di KL, ada yang menetap di Selangor, dan ada juga yang dah buka bisnes mereka sendiri. Dan kebanyakan mereka tak lupa saya. Kalau saya balik Melaka, mereka akan panggil saya lah. Hello lah. Hello. Mereka masih panggil saya cikgu. Cikgu, jom keluar minum kopi. Jom jumpa kat restoran. Sometimes I pergi, I jumpa dia orang. But I'm very happy sebab kebanyakan dari mereka yang saya anggap masa depan mereka sebenarnya dah musnah, tapi dia orang lagi kaya dari saya sekarang. Diorang adalah somebody sekarang. Somebody. Wow. Ada salah seorang tu lah I nak cerita yang tattoo tu. Dia sekarang ada 3 kedai bersih buruk dekat Melaka. Wow. Ya. Nampak? Itu 3 bersih buruk dan dia duduk rumah banglo dan dia ada like 2 acres of land. Yang mana saya rasa macam sebenarnya masa depan dia dah habis tau. Sebab saya tengok tattoo dia tu dengan cara hidup dia, smoking, drinking. Macam tak ada masa depan lah. Sebab dia semester 1 biasanya. Semester 1 ni yang bau nampak lagi. macam sikat tepi kan. Sikat tepi butang sampai ke atas kan. Biasa masuk ke final sem baru dia setuju something. Ini first sem dah setuju something ni dah. I rasa sem yang terakhir dah ke laut dah ni. Tapi betul lah orang cakap kan. Orang Ada pepatah, jangan tengok permulaan, tengok pengakhiran dia. Yeah. Tapi tadi Mohan dah cakap kejayaan dekat Melaka, dekat sekolah apa tadi? College SS Skill. College tu. Kejayaan. College apa tu? Jangan sebut saya ulang. Okay. So kita nak cerita lah. Sebab saya tengok Mohan ini hari bukannya dia seorang. Dia datang dengan dia bawa jajan-jajan tu kat kaki dia tu. Apakah? Podcast orang Selangor. Podcast orang Selangor. Podcast orang Selangor. Setiap hari Isnin di YouTube, Portal dan RTM Klik Selangor FM. Selangor FM, pilihan tepat.
Mohan ini hari bukannya dia seorang. Dia datang dengan dia bawa jajan-jajan tu kat kaki dia tu. Banyak. Tapi sebelum tu Hafiz, kita nak cakap tahniah lah dekat Mohan di mana tahun ni saja ada 2 award yang besar. Ya, award besar yang kalau ikutkan yang baru-baru ni International Icon daripada India. India kat mana tu? Chennai, India. Chennai. Bukan dekat India tu, dekat Johor. Oh, Johor Chennai. daripada India. Itu Senai kat Johor. Ni Senai, ni Chennai. Okey, ceritalah sikit pasal award tu. Okey, award ni Yang mana satu? Yang mana satu? Okey ni. Okey, yang ni. Okey, DESM Media International Icon Awards ialah ikon antarabangsa yang dianjurkan bersama oleh sebuah syarikat media di Malaysia iaitu DESM TV dan juga Kerajaan Tamil Nadu. Ya, kerajaan India lah, Kerajaan Tamil Nadu. Kerajaan Tamil Nadu tu seperti mana macam Kerajaan Negeri Selangor. Okey, Kerajaan Malaysia, Kerajaan Negeri Selangor. Macam tu juga Kerajaan India dan Kerajaan Tamil Nadu lah. Jadi saya telah dijemput. Dia tak beritahu saya anugerah apa, tapi dia kata, okey, Mohan, kamu terima anugerah. Kami dah hantar surat kepada KP dan juga kepada Menteri. Dan ketika tu Datuk KP, Datuk Suhaimi Sulaiman dah beri lampu hijau kepada saya. Okey, Mohan, tak apa, you pergi. Dia boleh pergi sebab kita kena, sebagai pejabat kita kena minta kebenaran dengan jabatan dulu nak ke overseas. Lagi-lagi keluar negara. Dan saya ketika tu bawa nama RTM. Jadi dia perlukan prosedur yang sangat ketat dan juga teratur. Jadi selepas saya pergi ke sana, penginapan dan juga flight semua ditanggung A to Z semua disponsor. Ambil award je tu. Kemudian saya pergi pada 1 Disember, saya balik pada 3 Disember. Kenapa saya balik awal? Sebab tak sempat nak pusing-pusing. sebab ketika tu ribut taufan di Chennai. Ribut taufan sebab ketika saya nak balik tu airport dah banjir. Airport Chennai tu, airport antarabangsa Chennai tu dah mula banjir. Itulah last flight sebelum semua flight batal. Oh, tapi you tak sempat buat stand up pun kat situ Tak. Buat stand up kat situ. Yang latest paling lah. latest. Okey, yang awal sebelum tu pun kita memang AMN, Ahli Mangku Negara. Ahli Mangku Negara. Itu dapat lencana Okey, yang ni saya dapat Ahli Mangku Negara daripada Yang di-Pertuan Agong ketika ni, Al-Sultan Abdullah Jaituddin Al-Mustafa Billah Shah. Baginda telah mengurniakan saya pingat ni. Sebenarnya pingat ni saya patut dapat pada tahun 2020. Pingat ni atas jasa dan sumbangan dalam aspek penyampaian maklumat dan berita berkenaan dengan COVID-19. Kekurangan ruang dalam bilik mayat di hospital akibat jumlah kematian pesakit COVID-19 yang terus meningkat. Ikuti laporan eksklusif wartawan Mohan Chinasami. Jadi nama saya telah dicadangkan dan dicalonkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Dan kemudiannya saya tersenarailah untuk mendapat Ahli Mangku Negara ni. Dan seorang lagi yang bersama saya yang turut dapat, tapi dia dapat PPN, Pingat Pangkuan Negara, adalah Muhammad Iqbal, iaitu punya technician lah. Dia yang bawa TVU untuk siarkan secara live semua punya crossover laporan berita dan sebagainya. Jadi kami dua yang dapat pingat ni wakil daripada RTM. Ini yang paling latest lah. Antara yang Mohan bawa hari ni, yang mana yang Mohan rasa macam very sentimental value antara? Okay, sentimental value Sentimental value ni sebenarnya semua sentimental value. Saya tak tahu nak cakap yang mana. Yang terpaling lah. Only one. The only one saya akan cakap ni lah, pingat ni. Airman ni. Kenapa saya cakap macam tu? Betul. Sebab ketika saya dapat pingat ni, ramai ahli keluarga saya sebab. Dia rasa macam bapa dia kata macam dalam keluarga dia tak pernah orang jejak kaki ke istana dapat pingat macam ni. Baca juga yang belah mak saya, saudara mara, dan belah isteri saya, saudara mara semua, dia kata dia pun tak pernah jejak kaki, terfikir dapat pingat. Ini pertama kali dapat pingat dan macam mengharumkan nama keluarga dan sebagainya lah. Dan saya rasa pingat ni adalah bukan untuk saya sahaja tetapi untuk RTM, kerana RTM merupakan platform yang menyediakan peluang kepada saya untuk keluar. Kalau katakanlah RTM tak bagi saya peluang, tak mungkin saya buat konten mayat, tak mungkin saya akan menyampaikan maklumat-maklumat berkenaan dengan COVID-19. Betul. Jadi saya rasa pingat ni perlu dituju kepada RTM. Okey, baik. Tadi Mohan ada cerita mengenai kontainer mayat COVID-19. Ya. Dan saya rasa nama Mohan macam saya adik-adik di RTM. Paling orang cakap orang muda kan. Orang muda Dia nak bagi tahu dia muda sangat Mohan. Nama Mohan disebut-sebut. Saya dengar waktu COVID tu lah. Betul. Yang dia buat
Memang Dia buat waktu benda yang tu luar biasa. bom di mana terus waktu Mohan. tu memang semua orang takut nak keluar. Cerita pasal COVID tu, kalau kena COVID tu rasa macam Kita dah nak mati dah tu. Dah memang ada lagi nyawa-nyawa ke aku ni hujung dah tu. kan? Betul. Tapi Mohan waktu tu dia buat laporan dalam kontena yang waktu tu di Hospital Sungai Buloh. Sungai Betul Buloh, Mohan betul. Dan di mana banyak sangat kes kematian sampai bilik mayat pun dah tak cukup, jadi mereka simpan Mayat dalam kontena. Dalam kontena. Mohan ada dalam tu untuk laporan. Mohan, apa yang awak fikir masa tu Mohan? Apa gas? Apa gas? Apa gas? Apa gas? Apa gas? Apa gas? Gas. Apa gas? Podcast orang Selangor. Apa gas? Podcast orang Selangor. Apa gas? Apa gas? Apa gas? Apa gas? Podcast Orang Selangor. Setiap hari Isnin di YouTube, Portal dan RTM Klik Selangor FM. Selangor FM, pilihan tepat. Untuk pengetahuan anda, jumlah mayat pesakit COVID-19 yang boleh diletakkan di dalam kontena ini maksimum boleh mencapai sehingga 20 mayat. Awak tak fikir ke macam takut mati isteri masa tu dia fahamkan juga bini tengah mengandung. Betul. Awak tak fikir ke waktu tu? Okey, ketika tu COVID tengah meningkat. Ketika tu COVID tengah meningkat yang mencatatkan hampir setiap hari Ada lebih kematian. 100 kematian. Bukan 30-20 time yang saya masuk kontena tu dia mencatatkan lebih 100 kematian setiap hari. Dan dalam pada itu di bawah seliaan Timbalan Pengarah Berita Ewas Semasa Tuan Syahri Saripan, beliau telah wujudkan satu pasukan iaitu COVID itu benar, CIB. Okay, di bawah COVID benar tu kita ada beberapa kepimpinan, iaitu ketika tu kita ada Cik Fauzi Jaafar, time tu dia ketua pemberita. Kemudian yang ketika ni pengarah Berita Ewas Semasa Perlis, Cik Fatih Hidayat, dan saya dan Andy, Grace dan juga Syamimi Saripan. Jadi kami dah wujudkan satu tim ni lah untuk melaporkan berita-berita berkenaan dengan kes-kes COVID. So ketika tu saya terpanggil untuk buat berkenaan dengan kontena mayat, sebab ketika tu saya telah menerima satu laporan daripada pegawai penerangan di Hospital Sungai Buloh bahawa Hospital Sungai Buloh akan menerima satu kontena. Okey, akan menerima satu kontena untuk meletakkan mayat. Itulah hospital pertama di Malaysia. Lepas tu baru hospital lain follow. So ketika tu saya telah dah minta kebenaran dengan I punya bos. Saya kata, bos, saya nak buat liputan berkenaan dengan kontena mayat. Lepas tu bos saya kata, okay, kalau you buat, you are the best, you boleh buat, okay, go ahead. Maknanya you yang minta job tu. Saya minta job tu. Saya kata, okay, dia kata go ahead. Just do your best lah. Tak, kalau you tak dapat buat, tak apa. But saya sebagai reporter, I memang diajar lah untuk You cabar diri I. Sebab kita orang biasa kena cabar diri sendiri untuk menghasilkan yang terbaik. Kemudian saya berhubung dengan pejabat PMO ketika tu dan pejabat Kementerian Kesihatan, dan terus dengan bantuan ketua pengarah kesihatan ketika tu iaitu Tan Sri Dr. Nur Hisham. Beliau telah bagi lampu hijau lah. Dia kata, Mohan, you masuk, tapi apa risiko tu you kena tanggung sendiri. Okey. Cerita pasal risiko. Ialah Mohan kita tahu ada family dan waktu tu pun dikabarkan Tengah mengandung. wife tengah mengandung. Pregnant. Berapa bulan macam tu? 6 atau 7. Tengah 6. Memang tengah sangat. sangat. Jadi sebelum masuk tu kita nak tahu momen tu. Minta izin ke, pendapat dia ke? You bincang dengan family ke macam mana? Family. Ataupun you sambil reno je orang kata. Ataupun you fikir ni Tak arahan. kisah. I fikir Kena- untuk kena- diri kena I pergi je, juga. untuk I punya kerjaya. Ke macam Okey, mana? sebenarnya saya tak bincang pun dengan family. Okey. Saya bincang dengan wife I, tapi disebabkan isteri I pun merupakan bekas wartawan dan So, juga dia faham. Dia faham, dia kata tak apalah, you go ahead. Anything kita settle kemudian, dia kata. Settle kemudian tu maksudnya okeylah, tak apalah. Tapi dah fikir bro. Let's say jadi apa-apa. Dah saya dah bincang benda tu dengan pihak hospital, dan pihak hospital dia kata, okey, lepas you buat liputan kontena tu, nanti kita akan ambil tindakan susulan. Okey, saya kata okeylah kalau macam tu. Sebab ketika tu pengarah Hospital Sungai Buloh, Dr. Kuldeep Kaur, dia sangat peramah dan sangat membantu RTM ketika tu. Dia dalam bahasa lain, dia tak bagi media lain datang. Okay. Sebab Just untuk RTM saja. Just untuk RTM sahaja. Okey. Dan kemudiannya kalau katakan you dah masuk kontena mayat, footage tu kalau katakan you all nak bagi media lain, tak boleh. Okey. Tak boleh, dia kata.
Okay, kalau Eksklusif nak untuk eksklusif untuk RTM saja, you all simpan. Katakan kalau anybody daripada luar negara nak datang, nak ambil footage tu berkenaan dengan dia, minta kepada Hospital Sungai Buloh dulu. Okey. So kita ada satu perjanjian yang itulah. Kemudian on that day saya bersama dengan juru kamera. Kedua orang je dibenarkan. 2 orang sahaja waktu tu. Dengan Encik Azam. Encik Azam mempunyai pengalaman yang sangat tinggi dalam pengendalian kamera. Okay, so saya dengan dia yang pergi dan kami ketika tu sebelum masuk kontena mayat hampir 2 jam diberikan taklimat. Okay, 2 nak buat jam untuk taklimat saja. taklimat saja. Okey. Okay, apa you kena buat, okay, berapa PPE you kena pakai, okay, cuba you pakai PPE tu, okay, buka balik, pakai, buka balik, pakai, buka balik, cara pemakaian yang betul. Okey. Sebab dia PPE ni, dia ada orang kata banyak PPE yang berbeza. Contoh, untuk bomber lain, dia biohazard. Dia PPE dia lain, memang total lain. Untuk hospital dia lain. Di PPE lain. Dan juga untuk difahamkan kontena untuk you, PPE sebanyak 3 lapis 3 kan? lapis dia orang bagi. Ada yang kata 1 lapis pun dia dah berpeluh panas. Saya Macam 3 mana dia lapis. boleh pakai 3 lapis Okay, tu? actually dia bukan 3 lapis, dia actually 2 lapis. Satu lapis tu adalah baju hospital. Alright. Baju hospital tu yang macam baju tahanan lokal SPRM warna oren. Warna oranye tu, itu belah dalam belah dalam. Belah dalam. Okey. Sampai sekarang boleh tengok kat YouTube berita RTM masih simpan lagi. Okay, lepas tu second PPE, lepas tu third PPE. Okey. So macam tu juga glove kena pakai sampai 2, mask kena pakai sampai 2. Bayangkan satu mask pun yang K95 tu dah sesak nafas, ini K99 double. 2. Oh ya, masuk dalam tu juga pula. Dan tu Suhu sejuk. Suhu sejuk. Lepas tu ketika tu cabaran cabaran besar juga sebab saya tak tahu nak suruh mana clip mic. Sebab pipi sampai 3 dengan tu semua kan. Lalas kita buat lubang sikit. Saya kata Koyakkan sikit. koyakkan sikit. Tapi Lepas tu dah masukkan. berisiko kan tu? Risiko. Sebenarnya risiko. Risiko. Lepas masuk dalam tu dah buat liputan semua dan mereka terangkan kat saya, okey mayat ni macam mana, mayat ni macam mana. Dan masa saya masuk tu ada 6 mayat bukan Islam, bukan Muslim sebab mayat-mayat COVID pesakit Islam akan dikebumikan pada hari yang sama. Tapi yang bukan Islam dia akan disimpan sampai dituntut oleh waris. So dia akan ambil masa like 2 hari atau 3 hari. Pihak hospital akan simpan maksimum 4 hari je. Kemudian dia akan kebumikan sendiri kalau tak dituntut. Tidak dituntut dalam masa 4 hari. Sebab rumah mayat dah penuh. Sebab tu dia buat kontena. Dan masa saya masuk, bukan selain mayat, saya juga ternampak beg-beg kuning. Okey. Ada apa dalam beg kuning tu? Beli barang. Rahsia. Apa gas? Apa gas? Apa gas? Apa gas? Apa gas? Apa gas? Gas. Apa gas? Podcast orang Selangor. Apa gas? Podcast orang Selangor. Apa gas? Apa gas? Apa gas? Podcast orang Selangor. Setiap hari Isnin di YouTube, Portal dan RTM Klik Selangor FM. Selangor FM, pilihan tepat. Bukan selain mayat, saya juga ternampak beg-beg kuning. Okey. Ada apa dalam beg kuning tu? Beli barang. Rahsia. Apa yang dekat dalam tu saya rahsia. Okey. Dan saya tanyalah beg kuning tu apa? Itu adalah uri. Uri ibu-ibu mengandung yang disahkan positif. Oh, okey. Okey, so Sebenarnya lepas diorang uri-uri deliver, itu akan disimpan satu tempat. sebab uri itu adalah contaminated. Maksudnya uri itu positif COVID-19. So uri itu tidak boleh, macam ada orang bawa balik rumah kan, uri kan, ni semua tanam kan. Ni tak boleh. Uri itu semua dia akan simpan kat dalam tu. Okey. Selepas dah settle tu, apa kesan dia? Oh, kesan dia mendalam. Okey, Kesan dia kita nak okey, tahu. saya mengalami 2 kesan. Mental dengan jiwa lah. Okey, saya mengalami tekanan mental yang kuat kerana ketika tu saya dapat tekanan daripada media-media lain. Nak tahulah. Nak apa tahu. benar. Okey, mohon boleh tak you share macam mana kau masuk? Boleh tak you share? Untuk pengetahuan you, malam tu lepas dah siar dalam berita perdana, saya dapat almost 60 miss call daripada semua agensi media. 60 Daripada semua, saya tak nak sebut Sebab nama nak tahu tapi ni, semua. macam mana you boleh buat ni kan? Macam you boleh buat, macam you boleh masuk. PM share dalam Twitter dia lah. DG share dalam Twitter dia. Oh, dia Memang share. waktu tu memang Mohan ni viral lah kiranya. Sangat viral, sangat viral. And dekat 99 jom. 999. No. That time jumlah viewers dekat Ya kan. jumlah viewers dekat Buat YouTube. gempak je. Jumlah viewers dah melebihi 990,000. Okey. 990,000 nak masuk 1 juta dah viewers untuk konten mayat dekat YouTube, berita YouTube, RTM.
That time saya juga dapat panggilan daripada DG, Tan Sri DG. Dapat panggilan daripada Menteri Kesihatan masa tu untuk tanyalah macam mana, you all okay tak, dah keluar daripada tu, ayo jangan pergi kerja dulu. Padahal saya dah masuk office dah. Sebab lepas kontainer mayat tu saya masuk office buat story, lepas tu baru saya balik. Tapi sebelum tu ada jugalah beberapa pembersihan yang dilakukan. Cara-cara sebagai contoh, lepas habis je saya keluar daripada kontainer mayat tu, saya buang baju PPE semua lepas keluar, tu pakai sanitizer the whole body, everything all. Cara lupus pun ada cara lupus. Ada cara yang lupus dia ajar, sendiri. betul? Tak boleh just buka buang, tak boleh. cleanse. Tak boleh. Lepas tu yang paling bestnya, saya dimandikan lah. Bukan saya mandi, saya dimandikan. You dimandikan. Dengan cara SOP yang Cara tu SOP, lah. Nurse yang mandikan I. Wow. Ni Nurse perempuan lah. Nurse perempuan lah. Nurse perempuan itulah momen-momen Indah. momen-momen indah. Tak ada, actually diorang mandikan I, diorang gunakan serbuk kayu. Serbuk kayu. Serbuk kayu halus. Kenapa diorang gunakan serbuk kayu halus tu? Itu adalah untuk Mematikan membuang atau kuman-kuman. membuang kuman-kuman. Jadi ketika tu saya dengan I punya cameraman, barang-barang kamera pun semua kena sanitize. Barang-barang satu pun tak boleh bawa. Even slipper kita orang yang kita bawa pun kena sanitize. Jadi ketika tu kami macam pelik jugalah cara dia mandikan kita orang. Saya dengan I punya cameraman berdiri kat toilet dengan seluar pendek. Nurse masuk, bawa Terkejut serbuk jugalah kayu, sebenarnya. bawa serbuk kayu, dia orang sapu. Dan mereka pun dia orang pun memang pakai apa PPE. Dia PPE. Dia pakai PPE ni. Oh, cara dia orang mandikan kasar pun ada. Walaupun momen-momen bahagia tu momen-momen bahagia tu dicemari jugalah. Okay, tapi sebenarnya Hafiz kan, kalau cakap mengenai yang kata yang Mohan baru cerita dengan kita ni kan, sebenarnya kalau diikutkan Mohan kan, selepas itu kita dikabarkan Mohan ni langsung tak pernah sekali pun positif COVID. Betul tak Mohan? Yes, tak pernah. Walaupun job yang diberikan sangat mencabar. Saya syukurlah kerana saya tak tahu dia lah pandangan masing-masing. Saya percaya pada vaksin. Saya percaya pada vaksin yang disyorkan oleh Walaupun kerajaan. ramai yang mengatakan vaksin ni tak bagus. Ya, saya percaya pada vaksin kerana tidak ada mana-mana kerajaan di dunia yang akan memberikan vaksin untuk membunuh rakyat dia. Sudah pasti mereka akan cuba supaya dia untuk yang selamatkan terbaik. rakyat mereka. Jadi saya percaya vaksin-vaksin yang telah saya ambil ketika itu membantu saya elakkan saya kena COVID sampai sekarang lah. 4 dos awak ambil? Complete 4 dos. 4 dos. Okey. Okey, Mohan. Kejayaan macam-macam awak buat. Betul. Masuk kontainer sampai dapat anugerah sana sini. Mesti akan ada seorang yang selalu support awak. Awak support Tulang belakang family. lah. Tulang belakang lah. Family, isteri. Actually ramai. Rakan Saya tak sekecil boleh nak mungkin. cakap seorang. tu. I tak boleh nak cakap seorang. Ramai. Okay. First of all, isteri saya of course, J. Sri Muniandi. Dia memang selalu Orang RTM akan juga. orang RTM juga. Kita orang bercinta di RTM. Di RTM. Cari jumpa di RTM. Banyak pot kat sini sebenarnya. Nanti kau ada kita Nanti korang. PNTP Next lah. Next episode Macam saya orang baru. Tengah mencari. Pot tu. Tapi make sure 3-0, halal. Saya halal. 3-0. Okey. Kemudian kedua ayah saya. Okay. Sebab lepas mak saya meninggal pada tahun 2012, ketika saya masuk ke universiti, ayah saya yang dulu sibuk dengan bisnes, 100% ni dia dah turun padang. Dia jaga saya. Dia sampai ada kahwin sekarang pun everyday dia call saya, dia tanya dah makan ke. Dia berapa orang adik-beradik? 3. 3 orang. Oh, you sulung. Saya bongsu. Yang bongsu. Okey. Alah, Dia akan tanyalah everything also. Ada kala dia akan bagi saya nasihat, okay, change your lifestyle, okay, you kena buat macam ni kalau you pergi, kalau cara dialah yang komen tentang cara saya baca berita. Okay. Dia akan call lah, katakan berita tengah malam, lepas I baca je terus call. Okay, Mohan, nafas you kuat lah Mohan. Okay, Mohan, pertuturan you ni macam lari sikit lah Mohan. Dia akan komen. Dia akan Bagus, komen. Dia akan komen sebab dia peminat setia RTM. Faham. Dia paling suka tengok Dato' Harjit baca sejak dulu. Ya. So dia akan compare saya dengan Dato' Harjit lah. Sebab saya kata, ayah, Dato' Harjit tu legend. Tapi tak apa, saya akan try my best lah. I akan try my best. So you positif lah. Saya selalu positif sebab kritikan-kritikan dia membina yeah. sebagai seorang ayah. So yang kedua, yang ketiga adalah
kakak saya, Profesor Dr. Madia, Dr. Sarah, dia banyak membantu saya sebab dia pun pensyarah Meskom. So dia akan ajar saya cara-cara aspek journalism yang sebenar pada saya, cara-cara untuk membuat liputan-liputan dan sebagainya. Dan yang last kali adalah macam kakak saya juga, Cik Hani Muhili. Dia memang sangat membantu saya sebab saya merupakan anak murid dia. Dia ajar saya macam mana untuk menjadi seorang reporter yang betul-betul tabah, yang betul-betul kebal, yang betul-betul orang kata apa, kreatif. Dia pernah macam-macam task yang dia pernah bagi saya. Sebagai contoh, ketika tu Perdana Menteri Datuk Seri Najib, dia dekat Parlimen, dia tengah berjalan, tiba-tiba Hani Muhili bagi mic kat saya, Mohan pergi interview dia. Saya kata tak boleh, nanti bodyguard tolak. Saya cakap macam tu lah. No, you must go and interview him. Saya pergilah, bodyguard tolak saya ni, last dapat juga interview Datuk Seri Najib eksklusif. Ulur juga mic. Lepas tu dia kata, okay, you know what the moral of the story? Reporter kena jadi macam ni. Main langgar. You kena main langgar. Main langgar sebab untuk kita nak dapatkan news. Sebab news tu bukan untuk KPI kita. News tu kita akan salurkan kepada rakyat. Rakyat tu apa yang sedang berlaku. So apa yang Kak Hanim ajar sampai hari ni, saya memang jadikan seperti my pedoman hidup lah. Macam mana nak tingkatkan kerjaya saya. Sebab sekarang saya dah tak buat reporting lagi dah. Sebab baru bulan lepas saya telah dijadikan editor. Saya sekarang penyunting. Editor. Saya tak buat lagi reporting. Cuma kalau reporting macam laporan khas yang betul-betul perlukan Mohan Sami turun, baru Sami, Mohan Terry, munculan khas eksklusif barulah YouTube. Baru saya request lah, okay, saya nak buat liputan ni, then bos akan bagilah. Tapi for now memang saya full time editor. Okay, Mohan, kita pun dah nak habis dah. Betul. Untuk generasi baru, untuk orang yang nak masuk dalam bidang ni, pesanan Mohan. Okay, sebelum nak dapat kejayaan macam ni, pesan. Macam ni, sebenarnya ramai belia-belia di luar sana yang suka dengan dunia kewartawanan sebenarnya. Tetapi mereka tak tahu cara untuk menjadi seorang wartawan yang sebenar. Apa yang mereka tahu adalah pergi komen dekat TikTok, komen dekat Instagram. Dia orang jadi seperti like awak kata wartawan media sosial yang tak sahih. Netizen yang tak sahih. I mean maklumat-maklumat yang dia dapat tak sahih, dia pula tambah lagi, tambah lagi benda tu, lagi tak sahih. Jadi kalau nak jadi reporter, you kena mula daripada awal. Kamu kena mula daripada awal. Kamu kena pastikan bahawa berita-berita yang kamu terima ni adalah berita-berita yang sahih, berita-berita yang tepat. Pastikan kaji semula berita tu. Sebagai contoh, hari ini kerajaan diumumkan bubar. Katakan Parlimen diumumkan bubar. Jangan percaya bulat-bulat walaupun benda tu datang daripada sumber-sumber yang you percayai. You double check. Okay, you buka 2-3 portal. Kalau nak lagi percaya, buka RTM. Yang pastinya yang sahih di jadi RTM. So dari sana kamu boleh mendidik diri kamu untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang sahih. Dari sana bermulanya titik permulaan untuk menjadi seorang wartawan. Kemudian yang kedua saya nak nasihatkan adalah bukan saja wartawan, kalau kamu membuat sesuatu kerja tu, pastikan kamu buat dengan rasa, orang kata apa, dengan minat. Jangan paksa. Sebagai contoh kalau saya pernah tengok ada reporter datang buat kerja, tepat habis shift balik. Okey, waktu lunch hilang. Okey, reporter. Saya tanya kenapa you buat macam ni? Macam lunch, I takkan keluar lunch lagi, I punya skrip tak siap. Alah Mohan, saya kerja untuk gaji. Okey, kalau you kerja untuk minat, kalau you minat dengan bidang kewartawan, kalau you kerja dengan penuh dedikasi, you punya output sangat cantik. Alright. Okay. So itu pesan Mohan nak jadi macam Mohan Terry. Mohan Terry. Mohan Terry nama IG. Okay, itulah pesan dia. Okay, jadi terima kasih kepada Mohan sama-sama sebab sudi berkongsi pengalaman dengan kita dalam podcast Orang Selangor ni. Episod ke-8 kali ini. Pada kali ini. Jadi pada anda, jangan lupa untuk terus menonton Apakah #podcast Orang Selangor. Bye. Apakah? Podcast Orang Selangor. Apakah podcast Orang Selangor? Podcast Orang Selangor.
setiap hari Isnin di YouTube, Portal dan RTM Klik Selangor FM. Selangor FM, pilihan tepat.